Okey, boleh dengar. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Jap ah. Okey. Hari ini kita buat satu sidang di mana saya akan tumpukan kepada menjawab beberapa soalan yang saya kumpul ya. Okey. Yang pertama berhubung dengan kenyataan saya berkenaan dengan pilihan raya kecil Chini, iaitu pilihan raya kecil kawasan Dun Chini yang akan berlaku pada 4 hari bulan Julai 2020. Yang kedua, soalan yang ditujukan kepada saya berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, ada satu soalan yang saya akan cerita berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhubung juga dengan satu kenyataan yang saya buat tempoh hari. Dan yang ketiga dan keempat sebenarnya dia berkait, jadi saya anggap satu soalan dia berhubung dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, juga bersangkut dengan satu kenyataan yang saya buat tempoh hari. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama yang bersangkut dengan Dun Chini. Baik, jadi semalam saya membuat kenyataan, saya memberitahu seandainya pilihan raya umum memang nak diadakan dalam masa terdekat, jadi membazir, ya, melibatkan pembaziran wang rakyat jika pilihan raya kecil kawasan Dun Chini diadakan. Jadi soalannya berbunyi begini. Rata-ratanya semua orang dah tahu, semua parti dah tahu, dah bunyi semboyan bahawa pilihan raya umum akan diadakan tidak lama lagi, kemungkinan besar tahun ini, atau parlimen akan dibubarkan tahun ini. Tapi soalannya, adakah adakah pihak kerajaan meneruskan juga PRK Chini ini semata-mata sebab nak lihat prestasi Barisan Nasional ataupun ada sebab lain? Okey, ini soalan dia. Jadi saya jawab yang ni dulu. Okey, sebenarnya saya dah katakan Dun Chini ni adalah kubu kuat Barisan Nasional. Kerusi Chini, kawasan Chini. Jadi sebab dia berada di kawasan Pekan dan memang kubu kuat Barisan Nasional. Jadi sekiranya Barisan Nasional ni menang majoriti seperti mana yang berlaku dalam beberapa pilihan raya kecil yang memang kubu-kubu kuat Barisan Nasional, tapi bukan semua. Contohnya disandakkan berlaku pula peralihan undi Bumiputera Muslim sebanyak 6% kepada DAP pada ketika sentimen anti-DAP memuncak. Jadi adalah tidak benar bahawa semua PRK memihak kepada satu-satu pihak tu, sebab kebetulannya kebanyakannya seperti Semenyih dan sebagainya, semuanya adalah kubu kuat BN yang sedia ada. Jadi penumpuan selalu dalam hujah, dalam retorik pihak tertentu ni, mereka gunakan itu sebagai alasan. Tapi pihak yang sama sebelum dalam tahun-tahun atau dekad-dekad sebelum ni, pihak yang sama juga selalu menyatakan PRK bukan penentu PRU, dan ini adalah betul, dan ini dapat dilihat sebelum PRU 14 di Sungai Besar dan Kuala Kangsar, di mana berlaku peralihan undi hampir 25% Cina kepada MCA. Tapi berapa bulan selepas itu, bila PRU diadakan, kita lihat memang langsung PRK tidak di Sungai Besar dan Kuala Kangsar tidak mencerminkan langsung sentimen Cina. Okey, jadi ini semua propaganda, so saya tak nak sentuh lah. Tapi mereka bertanya kepada saya, adakah betul mereka parti ini semata-mata nak lihat kemampuan BN? Jadi ini dah jadi kubu kuat BN. Jadi kalau BN menang, tak hairan. Apa yang mereka ingin lihat, nombor satu, peningkatan, berlaku tak peningkatan dalam undi BN, ataupun sama ataupun kurang. Jika kurang atau sama, ini berita buruk. Kalau setakat PRK dalam senario yang dengan propaganda kononnya ada peralihan yang sungguh besar, sungguh dahsyat ke arah pihak ni, pihak tu, kemudian kalau dia menurun atau majoritinya kekal sama, ia adalah berita buruk.
Kalau majoritinya meningkat juga dalam keadaan senario yang diberikan, kononnya ada peralihan besar ke apa, kalau tidak berlaku peningkatan 50%, sekurang-kurangnya 50% pun berita buruk. Jadi hanya kalau kita nak cerita peralihan yang teramat besar, yang satu tsunami, dia kena peningkatan 60% hingga 100%, baru kita kata adalah peralihan, walaupun PRK bukan penentu PRU. Okey, itu satu yang mereka nak lihat. Lebih-lebih lagi sebab kawasan tu adalah, apa pun kita nak kata Cini ke apa ke, dia dalam kawasan Parlimen Pekan. Dah oleh itu adalah kubu kuat Najib. So actually the test is on Najib. Okey, itu satu. Nombor dua, sebab kita berada di dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jadi di dalam fasa Perintah Kawalan Pemulihan ini, Pergerakan Pemulihan ni atau PKPP ni, sudah pasti bila berlaku pilihan raya ada pelbagai syarat yang dikenakan. Maknanya ada banyak kekangan. Jadi pada hemat saya, ini juga adalah untuk melihat dalam senario pilihan raya umum diadakan, apabila berlaku kekangan-kekangan ni, apakah implikasinya terhadap keputusan pilihan raya. Okey, itulah yang saya nampak mungkin sebabnya. Jadi sekiranya inilah sebabnya, dah tahu pilihan raya umum nak diadakan, PRK ni adalah satu pembaziran. Sebab wang rakyat berjuta ringgit akan dibelanjakan untuk tujuan, pelbagai tujuan, seperti menggerakkan jentera-jentera pilihan raya dan sebagainya. Dan dalam tempoh beberapa minggu atau beberapa bulan akan berlaku lagi penggunaan dana sedemikian. Maknanya adun yang dilantik tu tak sampai berapa minggu atau berapa bulan sahaja dia akan berkhidmat. Ini sah sekiranya betul PRU nak diadakan atau Parlimen nak dibubarkan. Ni satu pembaziran yang nyata. Jadi sekali lagi PRK ni harus dibatalkan. Okey, itu pendapat saya. Tetapi seandainya diteruskan juga, sebab maklumlah pendapat saya ni ataupun mana-mana pendapat yang tidak sehaluan dengan pihak yang dah buat keputusan untuk melakukan satu-satu perkara tu, lazimnya dalam politik ni tidak akan diendahkan. Lazimnya, saya bukan kata selalunya. Jadi seandainya PRK ni diteruskan juga, saya menyeru dan saya sendiri tidak akan memihak kuasa pertama atau kuasa kedua. Justru dalam pilihan raya ini ada kuasa ketiga, iaitu seorang calon bebas. Maka saya akan memihak kuasa ketiga. Dan pada hemat saya, pada pandangan saya, lebih baiklah kita sokong kuasa ketiga beramai-ramai. Baik. Itu soalan pertama. Soalan kedua berkenaan dengan Anwar Ibrahim. Okey, beginilah soalannya. Ada pihak yang kata dalam sidang saya tempoh hari, saya ada sentuh berkenaan dengan Anwar sebenarnya tidak namakan Mahathir, tidak ingin namakan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan sebab dia takut, tangan dia terikat, dia betul-betul takut. Okey. Jadi mereka nak tahu takut sebab apa. Sebab saya dah jelaskan. Sila rujuk sidang lepas, iaitu nombor satu, peralihan majoriti memang ada dan hanya Mahathir mampu membawa peralihan tu. Nombor dua, Mahathir tak perlukan Anwar. Mengapa Mahathir tak perlukan Anwar sudah saya jelaskan dengan terperinci, amat terperinci. Jadi rujuk, sebab saya tak nak panjangkan sidang media ni dengan kenyataan-kenyataan tersebut. Nombor tiga, mengapa sekiranya tidak pilihan raya dicetuskan, Mahathir tidak mengambil, atau sekiranya pilihan raya dicetuskan, Mahathir memang sah tidak akan kerjasama dengan Anwar. Melainkan sebelum pilihan raya dicetuskan, Anwar berubah sikap dia. Okey. Jadi ini dah sah. Dan DAP pun nampak saya dah jelaskan mengapa DAP teramat perlukan Mahathir. Kalau tanpa Mahathir, DAP akan terkubur. Ini sidang media semalam dan hari sebelumnya.
Saya dah jelaskan. Jadi kalau nak saya ulang atau apa-apa soalan berkenaan dengan perkara-perkara itu, sila tanya saya. Dan kalau soalan tu cukup mantap, saya akan sentuh balik. Baik. Tapi ada satu lagi faktor. So, dalam keadaan Mahathir sebenarnya tak perlukan Anwar. Malah kalau tak ada Anwar dalam formula, sokongan akan lebih hebat terhadap Mahathir. Sebab ada puak-puak ni yang berpura-pura di sebelah Perikatan Nasional, berpura-pura setuju dengan, oh memang kita dalam gabungan ni, kita macam tu, kita macam tu. Tapi sini dah memang ada satu perjanjian yang solid. Okay? So banyak berpura-pura, dan ini lazim dalam politik. Sebab kita satu pihak tak nak pihak yang lain tahu apa rancangan dia sebenarnya. Okay. So kalau tak ada Anwar dalam equation ni, memang sokongan Mahathir akan bertambah besar, dan dia akan timbulkan blok kuasa ketiga. Dan ada banyak option untuk dipertimbangkan, seperti menyebabkan tertumbangnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan Perikatan Nasional sebagai contoh, dan sebagainya. Ini yang saya dimaklumkan lah, atau saya tahulah. Okay, banyak option yang dipertimbangkan, dan analisis apa yang akan berlaku seandainya blok kuasa ketiga ditubuhkan sekiranya tercetus pilihan raya, saya dah buat. Tapi ada satu sebab, iaitu Anwar sebenarnya bukannya dia tak nak namakan Mahathir. Sebenarnya tangan dia terikat. Sebabnya tangan dia sebab dia takut. Sebab saya dipahamkan daripada Perikatan Nasional, dia secara tidak langsung atau langsung telah diugut. Okey. Jadi sebenarnya saya tak nak masuk detail. Bukan niat saya pun nak namakan siapa, tak ada. Tapi yang saya tahu, Anwar takut masuk penjara. Itu sahaja. Jadi dia tak akan namakan Mahathir. Tapi plan ini, andai kata this is the plan, dia backfire. Sebab sokongan peralihan majoriti lagi besar. Dan sekarang ni disebabkan pengalaman-pengalaman lepas melibatkan MP-MP daripada sebelum PRU14, masa PRU14, lepas PRU14, mereka dah nampak bahawa faktor ketidakbolehpercayaan, tidak boleh percaya, sungguh tinggi di dalam politik tanah air kita. Jadi MP-MP ni dah main game satu level yang cukup berbeza daripada zaman-zaman sebelumnya, iaitu mereka pandai berahsia. Okay, so the game has gone to a new level. Yang ini daripada pengalaman. Sebab masing-masing pandang kiri kanan, bila lihat MP, mereka tahu tak boleh percaya. Tanya pun tak payah, kau dengan siapa. So percaturan ni sekarangnya boleh jadi tahap misteri, walaupun melibatkan ramai orang, sampai mereka boleh memberi maklumat palsu. Oh, saya sebenarnya dengan dia ni, walhal dia dengan dia ni, dan sebagainya. Jadi peralihan majoriti ada yang saya tahu. Tapi apa pun, Anwar bukannya tak nak namakan. Dia kalau dah nampak satu-satu pihak tu memang nak menang, dia mesti akan berpaut pada pihak tu. Tapi dia takut. Dia takut. Itu sahaja. Dia takut masuk penjara. Bagaimana, mengapa, itu tak payahlah. Dia takut masuk penjara. So tangan dia terikat. Okey. Selebihnya saya dah jelaskan semalam. Mengapa dia sebenarnya PKR bukan lagi bawah kawalan dia. Saya rasa saya pun tak payah nak cuba mempengaruhi atau meyakinkan audience. Sebab awak boleh lihat setiap hari PKR tengah retak. Pemimpin keluar, ratusan, ribuan keluar. Jadi he does not have control over the MPs. Ini hakikat. Okey, soalan ketiga berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya ditanya, okey, ada seorang tu dia lihat dua video yang groundbreaking yang saya buat, yang saya jelaskan persepsi saya terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dah berapa lama, you boleh tengok menerusi YouTube, link di bawah, cari video tu. Ada dua video saya sentuh berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan persepsi saya terhadap dia. Jadi dia tanya, mengapakah mengapakah kerajaan ni tidak mendakwa Tun? Okey, betul jawapan, dan saya dah tulis artikel semalam, boleh rujuk dari third force. Seperti biasalah, bila saya tulis artikel macam tu,
ada trooper upahan daripada seorang pemimpin. Seorang pemimpin tim A ni, dia taja satu grup besar. Ni semua trooper ni semua pergi ke page grup-grup orang lain dan mereka berak kencing di sana. Okey, maknanya kamu tak boleh sentuh Tun. Kalau sentuh Tun, mereka akan mainkan persepsi kamu ejen Tun. Kalau sentuh Anwar tak apa, sentuh siapa tak apa, tak boleh sentuh Tun. Sebab memang agenda dia adalah untuk pastikan Tun dikekalkan dalam keadaan hina. Okey, baik, tak apa, saya dah tulis artikel tu. So jadi saya tanya soalan, beberapa soalan. Tun ni semenjak dia letak jawatan daripada tahun 2003 hingga Mei 2018 bila Barisan Nasional kecundang dalam pilihan raya umum ke-14, kononnya ada berguni-guni bukti. Sebab dalam tahun-tahun tu siapa yang pegang Kementerian Kewangan? BN. Masa Tun tengah sibuk attack Badawi, ya, dia serang Abdullah Badawi sampai runtuh Badawi. Siapa yang duduk ada dalam kerajaan yang membantu Tun, yang hari ini duduk dalam kerajaan? Okey, yang hari ini duduk dalam kerajaan pada masa tu bantu Tun untuk tumbangkan. Jadi kenyataan bahawa Tun ni selalu serang Perdana Menteri yang lepas, itu salah. Sebab tu sebenarnya, walaupun dia serang, memang itu tak dapat dinafikan. Itu tak dapat dinafikan. Siapa nafikan tu orang bodoh. Tapi dia tak lakukan kerja seorang. Yang lakukan adalah orang yang tepi dengan Perdana Menteri, yang hari ini duduk dalam kerajaan. Bukan saya nak hina orang tu, saya nak cuma ceritakan hakikat bagaimana anda semua termakan propaganda. Okey, saya cuma nak pastikan hujah anda berpaut pada kebenaran. Jadi masa dia serang tu, orang-orang seperti Badawi dan orang-orang dia, dan pada masa tu menantu Badawi, Khairi Jamaluddin, agak influential. Kementerian Kewangan bawah pengaruh mereka. Semua kementerian-kementerian yang kononnya ada bukti berguni-guni yang menunjukkan kesalahan Tun tu bawah pengaruh mereka. Mengapa tak dakwa Tun? Lepas tu bila Abdullah tumbang, ada kepimpinan baru. Bermula tahun 2015 berlaku pula serangan terhadap 1MDB. Sama juga, yang terdekat dengan Perdana Menteri pada ketika itulah yang memainkan peranan utama dalam melemahkan Perdana Menteri. Okey, yang hari ini duduk dalam kerajaan. Saya cuma cerita hakikat. Jadi pada masa tu Kementerian Kewangan juga dan sebagainya, ini kena terang teruk ni, ya, dengan ada dokumen yang keluar, didedahkan, money trail dan sebagainya lah. Jadi mengapa tak didakwa Tun? Kononnya daripada tahun 2003 hingga 2018. Saya tak nak tahu, saya tak nak cerita kepada anda semua Tun bersalah tak bersalah. Itu not important for this discussion. Saya dah kata, saya jenis tak suka ungkit benda lama. Tapi yang saya persoalkan, dari tahun 2003 hingga 2018 dah kena serang begitu teruk. Kalau nak kata, nak ada orang guna alasan sebab nak cari alasan. Oh, sebab Tun dah tua, mereka kesian. Pada tahun 2003 dia bukan setua hari ini. Masa Badawi kena serang, dia bukan setua hari ini. Jadi mengapa tak dakwa dia? Okey, tak apa. Lepas itu Barisan Nasional tumbang. Dan orang yang membantu Tun untuk tumbangkan Barisan Nasional duduk dengan Tun dalam kerajaan baru. Dan dalam kerajaan baru itu, mereka bersama menyabitkan beberapa mengheret dan memalukan beberapa pemimpin UMNO dari tim A di mahkamah dengan berpuluh-puluh tuduhan salah laku jenayah, iaitu pecah amanah ke, penyelewengan dana ke, salah guna kuasa dan sebagainya lah, amla dan sebagainya. Berpuluh-puluh setiap seorang heret ke mahkamah, malukan mereka. Ramai pemimpin diheret ke mahkamah. Kemudian kerajaan pimpinan Pakatan Harapan jatuh, dan orang sama yang membantu, yang akhirnya membentuk kerajaan yang mengheret orang ni lah ni duduk dalam kerajaan. Tapi apa pun, Barisan Nasional sekarang dan tim A secara langsung atau tidak langsung terlibat dengan kerajaan. Mengapa tak heret Tun sekarang? Ini persoalan
yang anda perlu tanya diri sendiri. Lepas tu orang tanya saya, RCI macam mana? I kata betul. Dulu saya sendiri perjuangkan RCI tu. Masa dulu saya kuat. Masa dulu saya kuat tentang Tun ya. Saya sendiri perjuangkan RCI tu. RCI dah ada, ini dah ada. Mengapa tak heret Tun ke mahkamah? Ya. Saya tahu jawapannya. Tapi sajalah. Kan? Saja katanya. Jadi alasan bermacam-macam. Tapi kena stick to landasan kebenaran. Nombor satu, pada masa dulu-dulu Tun bukan setua sekarang. So jangan guna unsur belas kasihan. Dia memang bila dia heret dulu, dia memang heret bagi malu dengan berpuluh-puluh tuduhan setiap seorang. Okey. Jangan kata sebab BN tak main politik dendam. Itu satu pembohongan besar. Sebab Melayu Islam ni berpecah, sebab UMNO berpecah, tim A, tim B, adalah sebab politik dendam. Okey. Jadi jangan pula guna alasan Tun yang serang Perdana Menteri yang lepas. Itu adalah satu propaganda yang memang dimainkan. Betul, Tun memang serang Perdana Menteri yang lepas. Betul. Tapi kerja tu dia buat seorang. Yang duduk tepi Perdana Menteri itulah yang lebih banyak melakukan kerja juga, yang sama-sama menyumbang juga. Hari ini duduk mana? Bukan saya against dia, no. Tapi saya cuma nak ceritakan hakikat supaya anda faham mana propaganda, mana yang betul. Ya. So itulah jawapan dia kepada soalan yang berkait dengan Tun. Okey. Baik, jangan lupa ikuti saluran Telegram saya di bawah dan YouTube saya link di bawah, sehingga kita berjumpa esok pukul 8.35 malam bagi siaran live harian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.